A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab. Dan kita masih dalam tajuk Ajza'ul Kalam, bahagian-bahagian kalam ataupun pembahagian perkataan di dalam bahasa Arab. Iaitu ia terbagi kepada 3. Pertama, ismun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, fi'lun. Dan yang ketiga, harfun. Dan kita dah belajar apa makna isim dan tanda-tandanya. Begitu juga fi'lun. Kita dah belajar pembahagian fi'lun dan apa makna setiap fi'lun dan tanda-tandanya. Cuma bahagian fi'lun belum lengkap. Yang kita dah belajar ialah fi'il madhi, apa makna fi'il madhi dan tanda-tanda fi'il madhi. Yang kedua, apa makna fi'il mudhari' dan apa tanda-tanda fi'il mudhari'. Kita habis setakat 2 fi'il kan. Fi'il ketiga belum, iaitu fi'ilul amri. Fi'ilul amri. Dan kelas yang lepas kita ulang kaji tanda-tanda fi'il madhi dan juga tanda-tanda fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' ada sedikit saja yang belum kita ulang kaji. Kita tengok kat smartboard. Alamat al-khasah bil fi'il mudhari'. Tanda-tanda yang khusus bagi fi'il mudhari'. Yang kita dah belajar, tanda yang pertama iaitu an yaqbal. Dia menerima lam, ataupun lam boleh masuk ke atas perkataan tersebut. Maka perkataan selepas lam ialah fi'lul mudhari'. Contoh lam yalid wa lam yulad. Ini kita dah belajar dan dah murajaah. Kemudian tanda yang kedua, fi'il mudhari' ialah dia menerima 2 huruf tanfis. 2 huruf tanfis. 2 huruf tanfis ni bermakna 2 huruf yang makna dia istiqbal. Apa makna istiqbal? Masa depan atau akan datang. Kedua-dua huruf tanfis itu ialah pertama sin. Ini kita dah belajar. Sin. Wahia takunu lil istiqbal al-qarib. Sin adalah menunjukkan makna akan datang yang dekat. Contoh sayaqulu sufaha, kita dah sebut. Kemudian
Okey. Yang kedua, saufa. Saufa. Saufa makna dia istiqbal juga, akan datang, tapi menunjukkan masa yang lagi lama. Saufa menunjukkan akan datang yang lagi lama. Okey, jadi bila apa saja perkataan selepas saufa, dia adalah fi'il mudhari'. Yang kedua, bila fi'il mudhari' masuk saufa, makna dia akan menjadi akan datang dan dalam tempoh yang lama. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Okey, fi'il mudhari' mana? Ta'lamun. Ini fi'il mudhari'. Kalau saya tanya apa tanda fi'il mudhari' ini? Ada saufa kat depan dia. Ta'lamu fi'il mudhari'. Apa tanda? Ada saufa sebelumnya. Okey, apa makna saufa? Akan datang yang dekat ke yang jauh? Okey. Kita tengok maksud ayat ni. Betul tak? Saufa menunjukkan akan datang yang jauh. Surah apa ni? Takasur. Cuba baca ayat daripada awal. Alhaakumut takasur. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Kalla. Okey, cuba terjemah. Alhaakumut takasur. Ini surah paling panjang ke surah paling pendek? Tak panjang tak pendek kan? Yang paling pendek? Wal asri. Inna a'tayna. Yang paling pendek kan? Okey, ini antara yang surah yang terpendek lah. Okey, cuba terjemah. Alhaakum. Telah? Alha tu daripada perkataan lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Telah melalaikan kamu takasur. Banyak. Takasur daripada kasir. Banyak. Iaitu berbangga dengan banyak, melalaikan kamu. Berbangga dengan apa ni? Banyak harta, banyak pangkat kan? Dan melalaikan kamu daripada apa? Apa dia? Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut. Dalam surah ni Allah tak sebut melalaikan kamu daripada apa. Allah tak sebut. Sebenarnya melalaikan daripada apa? Dia sebenarnya bila sebut melalaikan, kita akan faham. Iaitu pastilah melalaikan daripada tugas utama kita. Kalau kita suruh anak kita pergi sekolah kan, kita kata perbuatan ni melalaikan kamu. Maksud apa? Daripada fokus untuk belajar. Jadi bila Allah kata telah banyak harta, banyak pangkat melalaikan kamu, pastilah daripada tugas utama kamu sebagai hamba Allah, iaitu mentaati Allah. Sampai bila ni melalaikan kamu? Zurtumul maqabir. Dia orang Arab Badui, bila dengar ayat ni dia faham. Arab Badui bila dengar ayat ni dia faham. Dia kata apa? Dia kata pastilah kubur itu bukan tempat yang kekal. Sebab Allah menggunakan perkataan zurtum. Zurtum makna ziarah. Jadi orang Badui faham sebab bahasa dia. Maknanya dia tadabbur daripada perkataan zurtum. Pastilah Allah nak bagi tahu kita bahawa kubur bukan tempat yang terakhir, tapi hanya sebagai ziarah, transit. Bila sebut ziarah makna lepas ziarah ke mana? Balik ke mana? Tempat asal dia. Okey. Itu orang Badui tak belajar tadabbur. Dia dengar sekali dia faham. Tapi orang Melayu tak tahulah berapa kali baca ini, macam tak faham juga. Kejar juga dunia.
sampai kamu ziarah maqabir, kubur. Ziarah kubur tu bukan ziarah yang hidup ni, tak. Ziarah tu makna yang mati dan masuk dalam kubur. Ia adalah ibarat ziarah. Sebab kubur sementara. Okey, Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Kalau tak ada saufa lah. Sekali-kali tidak, kamu akan tahu. Kamu tahu bila ni? Tak, kalau tak ada saufa, tak lamuna. Kalau fi'il mudhari' saja tanpa saufa, makna apa? Sekali-kali tidak, kamu akan tahu bila-bila masa ataupun akan datang ataupun sentiasa. Tapi Allah nak bagi tahu kamu tahu ni bukan sekarang, bukan bila-bila masa, akan datang. Dan akan datang pula lambat. Bila ni kamu akan tahu? Sama ada setelah mati ataupun di pada mahsyar nanti. Lama tak? Lama. Bila lama Allah guna saufa. Bila sekejap sa ta'lamun. Okey. Surah Takasur. Okey, kemudian qauluhu wa qauluhu subhanahu. Muka surat berapa? Okey, saya nak bagi tahu pada pelajar, kita belajar bahasa Arab ni tujuan utama pada untuk faham Quran. Jadi bila kita tujuan nak faham Quran, kita tak rekat dengan mana-mana silibus ataupun teks. Yang saya bagi daripada awal tu buku Nahul Wadih hanya sebagai panduan. Jadi fokus pada apa yang saya ajar, jangan fokus pada buku. Ada orang fokus pada buku sampai dia baca Quran tak faham. Buku bahasa Arab dah habis dah. Betul tak? Sebab itulah buku Nahul Wadih itu dia ada kekurangan dia, iaitu kalau dia bagi contoh bukan daripada Quran. Sedangkan tujuan kita belajar bahasa Arab nak faham Quran. Jadi saya cari-cari, ini antara yang ada contoh daripada Quran. Kita dapat dua, 2 in 1. Satu kaedah bahasa Arab, faham bahasa Arab. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Jadi saya minta pelajar fokus pada apa yang saya ajar. Jangan tanya muka surat. Sebab ni tak ada muka surat ni. Okey. Okey, ayat seterusnya beda. Saufa nuslihim nara. Kalau saya tanya, nusli ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mana tahu? Tanda dia saufa. Bila ada saufa aja, orang tanya, perkataan apa selepas saufa? Jangan ragu-ragu, terus jawab fi'il mudhari'. Jangan ragu-ragu. Walaupun tak tahu apa makna fi'il mudhari', jawab aje. Okey, saufa nuslihim nara. Nusli ni makna kami akan masukkan mereka, orang-orang kafir. Nara, neraka. Kami masukkan. Kalau tanpa saufa makna apa? Kalau tanpa saufa, nusli makna boleh jadi kami sentiasa, boleh jadi kami akan, boleh jadi kami sedang. Tapi bila orang kafir akan dimasukkan dalam neraka? Sentiasa sekarang? Bukan. Akan datang. Akan datang tu sekejap ke lambat lagi? Lambat lagi. Bila? Lepas kiamat belum lagi. Lepas kiamat berlaku pada masa tak masuk neraka lagi. Di pada masa 50,000 tahun. Lepas tu baru ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk. Jadi lama tak? Bila lama Allah guna saufa. Kan? Kalau kita terjemah bahasa Melayu, saufa ni kelak. Kelak tu makna lagi jauh lah. Kami akan bakar mereka dalam neraka. Okey. Kemudian kata penulis ni fal fi'lani. Maka dua fi'il. Dua fi'il apa dia ni? Satu, ta'lamu. Yang kedua, nuslihi. Dua-dua fi'il ni adalah, iaitu ta'lamuna, nuslihim, adalah dua-dua fi'il mudhari'. Apa dalil? Apa tanda? Bidalil, dengan dalil. Kan?
Dalil dah jadi bahasa Melayu. Dukhul. Dukhul apa dah? Masuk. Kalau bahasa Inggeris apa dah? Kalau kita pergi airport di negara Arab ataupun tepi jalan kan, kadang-kadang tulis khuruj. Khuruj itu keluar, exit. Kalau kita pergi airport kan, dia kata dukhul, masuk. Dukhul tu masuk. Dukhul masuk. Jadi dua-dua fi'il ni, ta'lamu dengan nuslihim adalah fi'il mudhari' dengan dalilnya ataupun dengan tandanya boleh masuk saufa. Boleh masuk saufa ke atas kedua-dua fi'il. Okey. Bila fi'il, kita kena terjemah apa? Bila fi'il. Nanti orang tanya, Ustaz, apa faedah kita tahu fi'il? Bila fi'il, dia menunjukkan perbuatan. Kalau isim, bukan perbuatan. Isim ni macam kursi, meja, rumah, sekolah. Kalau fi'il, perbuatan, makan, minum, duduk, bangun. Kemudian fi'il pula, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sama ada sedang, ataupun sentiasa, ataupun akan. Dan satu lagi, bila sebut fi'il, dia mesti ada pelaku fa'il. Kita belum belajar. Okey. Kita pergi tanda fi'il mudhari' yang seterusnya. Okey. Iaitu yang ketiga, yaqbal. Yaqbal apa dah? Menerima. Kan? Daripada yaqbal kita kata apa? Taqabbalallah. Semoga Allah terima. Tanda ketiga, perkataan itu fi'il mudhari' ialah dia menerima masuk, dukhul masuk. Lan ke atasnya. Terus dia bagi contoh daripada Quran. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Okey, cuba terjemah. Wa qalu, mereka berkata, lan ni makna, lan makna dia bukan mesti selama-lamanya. Dia boleh jadi tidak selama-lamanya dan boleh jadi tidak sekali-kali, tapi tak mestinya selama-lamanya. Okey. Kalau ada abadah tu selama-lamanya. Ya. Okey, la ni makna apa? Tidak sekali-kali. Waqalu, dan mereka berkata, siapa mereka ni? Orang Yahudi. Lan, tidak sekali-kali. Tamassana, masa sentuh. Na tu kami. Tidak sekali-kali akan menyentuh kami an-nar. Nar apa makna? Api neraka. Illa, kecuali ayyaman. Kalau satu yaumun. Kalau satu yaumun. Kan, kalau jamak plural ayyam. Ayyaman ma'dudat. Kan? Yang biasa yang kita sebut dalam kehidupan kita seharian, yaum ke ayyam? Yaum dalam bila tu sebut? Ayalah bila tu, masa nak tidur ke, masa bangun pagi ke? Bila tak perasan? Masa baca Fatihah lah. Maliki. Oh, sambung cakap je. Berapa kali kita sebut yaum setiap hari? Paling minimum. Kalau tambah salat sunat mungkin berpuluh-puluh kali kita sebut Maliki Yaumiddin. Kenapa tak kata Maliki Ayyamiddin? Sebab hari akhirat tu satu je, bukan hari-hari. Okey, kata orang Yahudi, lan tamassana nar, api neraka tidak sekali-kali akan menyentuh kami kecuali ayyaman ma'dudat. Ma'dudat beberapa ayaman hari.
Mana orang Yahudi percaya tak dia akan masuk neraka? Ya. Cuma dia percaya dia hanya masuk beberapa hari. Berapa hari itu berapa? Ada tafsir mengatakan iaitu hari selama mereka sembah berhala anak lembu tu. Berapa lama mereka sembah? Sepanjang Nabi Musa pergi bermunajat. 40 hari kan? 40 hari Nabi Musa pergi, 40 hari dia sembah anak lembu, patung anak lembu. 40 harilah mereka akan masuk neraka. Bodoh tak? Bodoh. Kalau tahu 40 hari bertaubat kan? Kenapa tak nak bertaubat? Lepas tu lagi bodoh apa dah? Syak sendiri. Syak sendiri. Ada lagi ayat lain dia kata apa? Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Ayat lain pula Yahudi berkata tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali orang Yahudi saja. Dan Nasara pun sama, tidak ada yang boleh masuk syurga kecuali orang Nasara sahaja. Boleh faham? Jadi orang Islam masuk apa? Neraka. Itu lagi syak sendiri. Jadi siapa yang perasan masuk syurga ni adalah sifunya adalah orang Yahudi dan Nasara. Okey, jadi sekarang mana fi'il mudhari'? Cuba keluarkan fi'il mudhari'. Dia sebenarnya fi'il mudhari' tamassa saja. Na tu kami. Okey, tamassa fi'il mudhari' kan? Apa tanda? Tak, belum belajar. Lan. Bila masuk lan, maka selepas dia jangan fikir termenung fi'il apa, tak confirm fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa mana tadi? Bila masuk lan, makna apa? Akan datanglah. Tidak sekali-kali. Bila ni? Di neraka besok. Okey. Dan contoh lain, wa qauluhu ta'ala fa illam taf'alu. Saya lepas ni saya akan tulis bila kita masuk tanda fi'il amar. Saya akan tulis. Sebab yang tu belum belajar. Yang ni saya tak tulis sebab dah belajar. Okey? Fa illam taf'alu, maka sekiranya lam taf'alu wa lan taf'alu. Cuba terjemah. Sekiranya mereka kamu. Kalau tak kamu. Kalau tak kamu. Tak kan? Kalau ya yaf'alu, barulah mereka. Tengok bahasa Arab, beza titik je. Kalau yaf'alu, mereka buat. Kalau taf'alu, kamu. Yang membezakan mereka dengan kamu hanya titik, dua titik je. Okey, fa'illam taf'alu, maka sekiranya kamu tidak boleh lakukan, walan taf'alu, dan kamu tidak boleh melakukan. Apa beza lam taf'alu dengan lan taf'alu? Apa beza? Apa dah? Yang mana? Lam ni penafian masa lepas. Kalau lan, penafian masa akan datang. Jadi ayat ni sebenarnya Allah mencabar orang musyrik Mekah yang menolak Al-Quran dan menuduh Quran dicipta oleh Nabi Muhammad. Maka Allah cabar. Apa dah? In kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu-ragu pasal Al-Quran, maka bawalah satu surah. Buat satu surah seperti Al-Quran. Kan? Lepas tu Allah kata apa? Sekiranya kamu tidak mampu melakukan, membawa seperti surah Al-Quran di masa yang lepas, memang terbukti kamu tak, sampai sekarang kamu tak mampu, dan Allah begitu terus. Akan datang mampu tak? Pun tak mampu. Sebab apa Allah begitu? Sebab Allah Maha mengetahui. Yang lepas kamu tak mampu, yang akan datang pun subhanallah. Tengok bahasa Arab. Kalau Allah kata fa'illam taf'alu sahaja, makna apa? Lan taf'alu tak ada, makna apa tu? Mungkin orang musyrikin mampu akan buat seperti Quran akan datang. Jadi Allah nak menafikan
Dulu pun tak mampu, akan datang pun tak mampu. Maka dulu, kini dan Allah guna lam dengan lan. Boleh eh? Kalau saya buat ayat macam ni, lam yazhab Muhammadun ilal masjid. Okey. Yazhab mana pergi ya? Cuba terjemah. Muhammad. Lam tidak, yazhabu pergi. Muhammad tak payahlah terjemah nama orang. Muhammad tidak pergi ila ke masjid. Bila? Sebelum ni. Jadi ayat ni saya nak beritahu apa? Muhammad sebelum ni tak pernah pergi masjid. Kan? Tapi kalau saya nak beritahu Muhammad sebelum pun tak pergi, akan datang pun tak akan pergi. Cuba buat ayat. Lam yazhab walan yazhab. Faham? Kalau kita nak nafikan yang masa lepas dan akan datang, kena buat macam ni. Sama dengan ayat ni. Okey. Okey, kemudian apa kata penulis ni? Fal kalimat, maka kalimah tamassana, satu. Yang kedua, tertinggal. Contoh kedua tertinggal. Okey, kita uraikan. Qalu, contoh kedua. Qalu, mereka berkata, lan nabraha. Nabraha apa makna? Terus. Maksud lan nabraha, kami akan terus. Terus apa ni? Alaihi, ke atasnya. Nyatu balik pada berhala anak lembu. Akifin. Akifin daripada intikaf. Apa makna intikaf? Beribadat. Jadi ini kisah bila Nabi Musa tinggal pergi munajat, dia serah tugasnya kepada siapa? Nabi Harun. Dan kaum Nabi Musa buat patung daripada emas, kan? Patung berbentuk anak lembu untuk mereka sembahkan. Kemudian Nabi Harun larang. Apa jawapan dia? Kami tak akan tinggal ibadat kami untuk menyembah anak lembu. Sehinggalah Musa balik, kan? Di situ makna mereka lebih percaya kepada Musa daripada Harun. Harun cakap apa, dia tak dengar. Okey. Dalam ayat ni mana fi'il mudhari'? Nabrah. Fi'il mudhari' nabrah. Nabraha. Apa tanda dia? Lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali. Jadi sekarang tiga fi'il. Tamassana, nabraha, taf'alu. Semua tu dikata adalah fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab masuk lan ke atasnya. Betul? Semua masuk lan, kan? Okay. Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Dah boleh ingat ni? Okey, boleh ingat sampai bila? Okey. Habis ah? Okey, sekarang kita masuk tajuk baru. Yang ketiga, fa'il ketiga iaitu alamat khas bil fi'lil amri. Kita hurai kat sini dulu, lepas ni saya akan tulis. Kalau nak catat nota pun lepas ni, kita faham dulu, lepas ni kita catat nota. Okey, tanda khas fi'il amri. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan past tense. Kalau fi'il madhi menunjukkan past tense. Kalau fi'il mudhari' sedang
Sentiasa dan akan. Yang ketiga fi'il amar menunjukkan apa? Arahan. Arahan bila ni? Bila sebut arahan akan datanglah. Ada tak orang perintah di masa yang lepas? Semalam pergi tidur. Ada? Bila sebut perintah akan datang. Okey, fi'il amar pun ada tanda dia. Alamat. Alamat bahasa Melayu dah. Tanda. Kan? Alamat rumah awak macam mana? Orang Arab terkejut. Alamat tu bahasa Arab tu. Alamat, tanda, fi'il amar. Khasah pun dah jadi bahasa Melayu. Betul kan? Ada orang buat kajian, dah tak tahu berapa ratus atau berapa ribu perkataan Arab telah dimelayukan. Cuba kira, cuba buat kajian. Masjid, doa, ikhlas, niat, sujud, rokok, khas, solat, doa kan? Qiyamul lail. Semua perkataan Arab tu. Okey, tanda fi'il amar yang khas dengannya ialah majmu', terkumpul dalam amra ini, dua perkara sekaligus. Ada dua tanda. Pertama, al-amru al-awwal. Pertama, qabul. Apa makna qabul? Qabul pun dah jadi bahasa Melayu. Bila kita guna perkataan qabul? Jangan buat tak tahu. Masa kita nikahkan, ijab dan qabul. Kalau tak ada ijab qabul, nikah tak sah. Jadi qabul tu terima. Jadi tanda fi'il amar yang pertama, dia boleh terima ya'ul mukhatabah. Ini tanda pertama. Ya, terima ya'ul mukhatabah. Apa makna ya mukhatabah? Ya huruf ya lah. Mukhatabah orang yang kedua. Orang yang kita tuju cakap. Dia jenis orang yang ada tiga jenis. Pertama, orang pertama lah orang yang bercakap tu. Dalam bahasa Arab dia panggil mutakallim. Yang jenis bercakap ni ada tiga. Satu, al-mutakallim. Ini orang pertama. Yang kedua, al-mukhatab. Mukhatab. Yang ketiga, al-ghaib. Ghaib. Kan? Jadi mutakallim orang pertama. Siapa? Orang bercakap. Saya, kami. Itu orang pertama lah. Yang kedua, mukhatab. Mukhatab ialah orang yang kita tuju cakap. Orang yang depan kita. Dia panggil orang kedua. Awak, kamu. Kan? Yang ketiga, ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib tak ada depan kita lah. Dia tu memang pemalas. Kan? Dia tu orang ke berapa? Ketiga. Dalam bahasa Arab dia panggil ghaib. Kenapa? Dia tak ada. Sebab tu syarat nak mengumpat apa dia? Kena tahu syarat mengumpat. Kalau tak dapat dosa. Syarat mengumpat ialah orang tu tak ada depan kita. Kalau depan-depan kita, dia tak panggil mengumpat. Dia panggil apa? Mengutuk, mencela. Okey. Ini ghaib orang ketiga. Okey, sekarang dia kata tanda fi'il amar ya mukhatabah. Ada tagan makna perempuan dah. Muannas perempuan. Ya yang menunjukkan orang yang kita cakap depan kita tu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan, contoh. Tak apa. Nanti dengan contoh kita akan lagi jelas. Dia kata tanda yang kedua fi'il amar ialah dilalatuhu. Dia menunjukkan. Dilalah apa dia? Menunjukkan. Ada tak ditulis lah. Sempit sangat. Dia nanti saya akan tulis nanti lepas ni. Menunjukkan, fi'il amar tu menunjukkan talab. Apa makna talab? Permintaan ataupun arahan. Pergi. Ada permintaan tak?
Ada, saya minta dia pergi. Makan, ada tak permintaan? Talab tu permintaan. Tidur, ada permintaan supaya tidur. Macam mana kita nak tahu ni fa'il tu menunjukkan ada permintaan ataupun arahan? Macam mana kita nak tahu? Dengan makna lah. Kalau kita tak tahu makna, kita tak tahulah. Contohlah, qul. Qul. Biasa dengar kan? Berapa kali qul? Tak banyak, dalam Quran banyak qul. Yang kita hafal je 3. Okey. Qul, apa makna dia? Katakanlah, ada tak unsur permintaan ataupun arahan? Katakanlah. Jadi kalau kita tahu makna, kita tahu dia adalah fi'il amar. Ataupun iqra. Iqra. Cuba terjemah. Bacalah. Bukan baca. Bukan sedang baca. Bacalah. Ada unsur at-talab. Boleh faham? Okey. Kemudian kata penulis ni, fala budda. Jangan fokus pada perkataan yang ni ya. Faham kaedah dan contoh. Nanti saya akan tulis balik ya. Kalau tak fokus pada ni sampai tak faham pula yang kaedah dia. Fala budda, maka tak dapat tidak mewujud daripada adanya dua perkara ni. Kalau makna fi'il amar dia nak beritahu, mesti pertama boleh masuk ia mukhatabah, yang kedua dia menunjukkan perintah. Kalau ada dua tanda ni, fi'il amar lah dia. Okey? Contoh, wa misal. Misal ni dia jadi bahasa Melayu kan? Misalan. Cuma dia tambah lan. Misalan. Contoh, zalika, contoh demikian ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, summa. Summa apa dia? Kemudian. Summa kemudian. Kuli. Kuli apa dia kuli? Makanlah. Kuli makanlah. Dia sebenarnya macam ni asal dia. Kalau kita nak perintah pada seorang lah. Apa tadi? Kena keluar dulu. Nak ambil depan. Asal dia kul. Kalau kita nak perintah pada seorang lelaki. Seorang lelaki kul, makanlah. Tapi kalau nak perintah pada seorang perempuan, itu kena tambah ya. Ya, mukhatabah, muannas. Okey, cuba tambah ya kat sini. Cuba tambah ya di akhir dia. Kenapa tak betul? Kita tulis semula. Qul. Kemudian tambah. Tak jadi. Tak, saya nak sambung. Ini bersambung terus. Tak apalah. Bila bersambung, rupa dia macam ni. Kalau kul untuk lelaki, kalau disambung dengan ya mukhatabah, perintah untuk seorang perempuan. Kita tengok, betul tak kepada perempuan? Semua kemudian kuli makalah. Siapa ni? Maryam. Maryam. Sorry. Bukan. Ini bukan kisah Maryam. Dalam kepala saya ayat surah Ali Imran ayat 43. Itu kisah Maryam. Ini kisah lebah. Kulilah, makanlah. Jadi lebah tu betina ke jantan? Betina.
Min dari kulli, setiap samarat, buah-buahan. Fasluki, maka usluki apa dah? Lalulah, tempuhlah subul. Subul jamak kepada sabil. Kalau satu sabil, kalau plural subul. Rabbiki, Tuhan engkau. Zululah, dalam keadaan kamu tunduk. Sebab itulah kalau sabil dia banyak jalan, boleh jadi subul. Maksudnya jalan-jalan untuk menuju ke Allah, banyak jalan. Dengan tadabbur Al-Quran, dengan merenung ciptaan Allah, kan? Dengan mendengar Al-Quran. Tapi kalau jalan hidayah satu je, sirat. Tak boleh dipluralkan. Okey? Cuba buka surah ni. Surah Ali Imran. Okey, sekarang saya nak keluar. Ah, 43. Oh, tak payah. Sekarang? Okey. Ya Maryamu. Macam tadi lebah tak nampak perempuan, kan? Kita pilih yang ayat yang ada betul-betul nama perempuan. Ya Maryamu, wahai Maryam. Maryam mak siapa? Isa. Anak siapa? Imran, ya? Wahai Maryam, ukunuti. Dia asal fi'il dia ukunut. Asal fi'il dia ukunut. Kalau perintah kepada lelaki, ukunut. Apa makna ukunut? Daripada kunut. Kunut apa makna dia? Kunut banyak makna dia. Yang kita baca kunut solat subuh. Apa makna kunut ketika solat subuh? Doa. Ada makna kunut ialah tulul qiyam, berdiri lama. Pun makna kunut. Dan ada makna kunut ialah taat. Dalam konteks ayat ni makna dia taat. Jadi Allah kata, wahai Maryam, taatlah li rabbiki, kepada Tuhan engkau. Jadi kalau untuk lelaki, ukunut. Kalau untuk perempuan, tambah ya. Ya di akhir. Boleh? Kalau kita nak perintah pada anak lelaki kita, kan? Kita kata, ya Muhammad. Apa dia? Ukunut. Kalau nak perintah pada anak perempuan yang bernama Fatimah, ya Fatimah, ukunuti, tunduklah kamu. Li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah. Ya di hujung ni dia panggil apa tadi? Apa nama ya ni? Bukan. Ha? Ya mukhatabah? Sebut sekali lagi. Saya ingat dah. Tak sampai sejam lagi tu, baru 10 minit. Nama dia Ya'u Al-Mukhatabah. Al-Mukhatabah Al-Muannasah. Okey. Lepas ni saya akan tulis, ya Maryamu, ukunuti, tunduklah di rabbiki, kepada Tuhan engkau, wasjudi, dan sujudlah. Jadi ini perintah kepada siapa? Maryam. Maryam tu dipanggil apa? Mukhatabah muannasah. Bila nak perintah pada mukhatabah muannasah, seorang wanita kena ada ya.
Semua ya ni. Jadi kalau perintah pada lelaki, buang je ya. Wasjud. Wasjud. Ada tak dalam Quran yang Allah perintah pada seorang lelaki, wasjud? Ada? Surah apa? Ada ke surah Iqra dalam Quran? Ada kan surah Iqra? Yang ada surah Al-Alaq. Wasjud waqtarib kan? Ada tak ya? Tak ada. Sebab apa? Allah perintah pada siapa? Siapa? Nabi Muhammad lah. Bila perintah pada Nabi Muhammad, wasjud. Bila perintah pada Maryam, perempuan, wasjudi. Boleh? Sujudlah kamu. Kemudian warka'i, ada ya juga. Ini ya. Cuba sebut apa nama ya? Yaul mukhatabah al-muannasah. Sekali lagi. Yaul mukhatabah al-muannasah. Sekali lagi. Yaul mukhatabah al-muannasah. Jadi dalam perjalanan balik ke rumah ulang, sampai ke rumah, kalau terlanggar pun tak apa, adalah terlanggar mati syahid dah. Okey, warka'i dan rukuklah. Kalau nak perintah pada lelaki, warka', buang ya aja. Warka'. Warka'. Kan? Kalau isteri nak perintah pada bukan nak perintah lah, nak minta, sujudlah. Apa dah? Ya zawji usjud. Kemudian warka'. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang. Dia kalau kita belajar raki' ini dalam bahasa Arab, dia panggil isim. Isim kan? Apa tanda isim? Dah belajar lama ni. Apa tanda isim? Alif lam. Bila isim, dia bukan perbuatan dah. Raki'in terjemah dia pada orang-orang yang rukuk. Bila sebut orang, perbuatan ke isim? Isim lah. Jadi Allah kata ini raki' ini dia panggil jamak untuk lelaki. Maria ni perempuan ke lelaki? Kalau jamak perempuan, tak belajar lagi saja nak tanya. Kalau jamak yang perempuan, dia macam ni. Ar-raki'at. Ar-raki'at. Samalah kalau lelaki muslimin, kalau perempuan muslimat. Kalau lelaki salihin, perempuan salihat, kan? Lelaki raki'in, perempuan raki'at. Betul? Kenapa Allah guna perkataan jamak lelaki kepada Maryam? Faham soalan? Jadi kalau ikut kaedah sepatut warka'i ma'a raki'at. Yang mana betul? Raki'in ke raki'at? Raki'in lah sebab ni ayat Quran ni. Jadi soalannya orang tanya, kenapa Allah kata Maryam rokoklah bersama lelaki-lelaki yang rokok? Sepatut rokoklah bersama perempuan yang rokok. Pada zaman itu banyak lelaki dia yang mana tahu? Agak-agak kan? Apa dia? Jumaat. Perempuan wajib solat Jumaat ke? Tak. Kan mak dia nak anak lelaki sebab supaya boleh beribadah. Tapi sekarang jelas ada perintah pada perempuan. Perintah kepada Maryam juga perintah kepada Nabi Isa. Bukan? Nabi banyakkan semua lelaki. Nabi Maryam Nabi ke? Ada sebab ayat sebenarnya Allah nak beritahu ada satu hadis Nabi sebut telah sempurna daripada kalangan lelaki ramai lelaki yang sempurna. Kan para Nabi pun dah ramai kan? Para Rasul pun ramai, Nabi pun 100,000 lebih. Tapi tidak ada yang sempurna di kalangan perempuan kecuali 4. Siapa 4 tu? Maryam, Asia, Khadijah. Mula-mula sekali Asia isteri Firaun.
Maryam, Khadijah. Aisyah tak termasuk dalam 4. Aisyah disebut dalam hadis yang lain. Asya, Khadijah, Asya, Maryam, Khadijah, seorang lagi? Fatimah. Okey. Jadi 4 orang ni Nabi kata sempurna. Sebab tu ulama kata Allah nak naikkan darjah 4 orang ni seolah mereka di taraf macam para nabi. Sebab tu Allah guna lelaki ma'ar raki'in. Okey, sekarang saya nak tulis kaedah. Kaedah. Kenapa sujud dulu baru rukuk? Okey. Siapa-siapa nak tolong jawab? Kenapa? Betul, bagus soalan tu. Kenapa sujud dulu baru rukuk kan? Sepatut ikut kebiasaan, ikut tertib dia, rukuk dulu baru sujud. Bahkan ada setengah ayat Allah sebut sujud saja, rukuk pun tak sebut. Biasa kalau Allah sebut macam ayat wasjud waqtarib, Allah suruh Nabi sujud dan waqtarib, sujudlah dan dekatkan diri kamu kepada Allah. Adakah Allah suruh Nabi sujud saja ataupun suruh solat? Tapi kenapa tak sebut wasalli, solatlah? Allah kata sujud je. Sedangkan Allah perintah Nabi supaya solat, bukan sujud saja. Mana Allah nak tekankan dalam solat tu perbuatan yang paling penting sujud. Allah suruh solat tapi sebut sujud. Allah nak beritahu sujud perbuatan paling penting. Okey. Di sini Allah dahulukan sujud pun sama. Allah nak beritahu antara sujud dan rukuk, sujud lagi penting. Maka Allah sebut dahulukan. Dari segi kepentingan, bukan dari segi tertib. Itu tak ada bola tu kan. Sebab itulah kita kena bezakan antara sujud dengan rukuk. Jangan sama je. Rukuk 1 saat, sujud setengah saat. Lagi tak betul, terbaliklah. Kena bezakan sujud 1 saat, rukuk 1 saat. Kalau sujud, lamalah sikit. Bahkan Nabi kata berdoalah, perbanyakkan doa. Bukan setakat doa, perbanyakkan doa ketika sujud. Okey. Ibu jari? Tak boleh. Dia mula-mula okey, lama-lama dia entah pun lama-lama tak boleh juga tu. Okey. Ustaz kena begini pula. Saya nak whiteboard. Inilah, okey. Sekarang kita dah belajar al-fi'lu. Lari lah. 1, al-madi. Yang kedua, al-mudhari'. Yang ketiga, al-amru. Kan? Kita dah belajar ni kan? Kalau madi apa tanda? Cuba sebut secara ringkas tanda fi'il madi. Alif lam, ta marbutah, tanwin, masuk huruf jar. Tak ingat? Oh, tak ingat. Kalau tanda fi'il mudhari', masuk masuk lam, masuk lan, masuk saufa, masuk sin kan? Okey. Tanda fi'il amar yang malam ni. Alamat yang tajuk malam ni ialah alamat alamat dia tak boleh sini kena tulis. Kalau al-khasah sini al-alamah.
Al-alamat al-khassah li fi'lil amri. Apa tadi? Satu, dukhul, masuk. Ya al-mukhatabah al-muannasah. Mana perkataan tu boleh masukkan ya mukhatabah muannasah di akhir. Kalau tak boleh masuk, bukan fi'il amar. Yang kedua, dilalatuhu. Dilalatu mana dia menunjukkan apa dia? Ala talab. Menunjukkan makna permintaan ataupun arahan. Makan, pergilah. Okey, boleh ha? Ingatlah. Tak boleh nak kontrol marker dia, pen. Jadi saya ingat, bukan tulisan saya tak cantik, tapi marker ni tak boleh nak kontrol. Sekarang kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Okey, cuba ingat dua tanda fi'il amar. Pertama, kalau tak boleh bahasa Arab apa bahasa Melayu? Masuk ya mukhatabah muannasah. Apa makna mukhatabah? Orang yang kedua, seorang perempuan. Kan? Kemudian tanda kedua, dilalatuhu ala talaq, yang menunjukkan makna permintaan ataupun perintah. Jadi yang pertama, tanda pertama kita boleh kesan. Tanda kedua tak boleh kesan. Tanda kedua kita boleh kesan dari segi apa? Makna. Kalau kita faham, baru kita tahu, oh ini makna perintah. Kena tahu makna, baru tahu tanda. Okey, sekarang saya nak sebut bentuk-bentuk ataupun siyagu fi'li al-amri. Siyag ni mana bentuk. Bentuk-bentuk fi'il amar. Ada berapa semua? 6. Bentuk fi'il amar ada 6. Satu, bila kita perintah kepada anta. Bila perintah kepada anta jadi apa? Contoh, kul. Okey, bentuk pertama ialah bila kita nak perintah pada anta. Anta itu apa makna? Awak seorang lelaki. Awak seorang lelaki. Kalau nak perintah pada awak seorang lelaki, contoh saya ambil perkataan kul, makan. Kul, makan. Jadi nak perintah pada seorang lelaki, kul. Okey? Kemudian bentuk yang kedua, bila kita nak perintah pada seorang perempuan, anti. Jadi apa? Ini kita dah belajar tadi. Apa dah? Kuli. Ini kuli bahasa Arab ni, bukan kuli Gua Musa ni. Kuli. Tambah apa kalau untuk anti? Ya, nama apa? Ya, mukhatabah muannasah. Apa makna mukhatabah?
Orang kedua perempuan, seorang perempuan. Okey, yang ketiga. Bila kita nak perintah kepada antuma. Antuma ni dua orang. Lelaki dan perempuan sama. Kita tambah alif. Jadi kula. Saya tulis dalam bracket kuli. Kalau perempuan tambah apa di akhir? Ya. Kalau antuma tambah alif. Jadi kula. Ambil yang asal kul tambah alif. Jadi kula. Tiga. Kalau lelaki, dua orang lelaki, kula. Dua orang perempuan, sama. Tak ada beza. Kula juga. Katalah kita ada dua anak lelaki. Kita nak suruh dua-dua makan. Macam mana? Ya Muhammad wa Zaid, kula. Kalau kita ada dua anak perempuan, dua-dua perempuan, Zainab dengan Fatimah. Ya Zainab wa Fatimah, kula. Okey, yang keempat. Bila kita nak perintah pada ramai lelaki. Antum. Antum. Antum ni mana? Ramai lelaki. Ini semua ni orang kedua. Orang kedua. Dia kalau fi'il amar, dia tak mungkin perintah pada ghaib orang ketiga. Boleh tak kita nak perintah pada orang yang tak ada depan kita? Hei dia, bangun. Boleh. Jadi kalau perintah pada fi'il amar, mesti orang yang kedua sahaja. Anta, anti, antuma. Yang keempat, antum. Jadi kulu. Tambah apa di akhir? Waw, waw alif. Biasa jumpa dalam Quran. Kulu, ada kan? Makna Allah perintah pada siapa tu? Ramai orang beriman. Kulu. Kemudian sama ayat kulu washrabu. Ramailah tu. Okey. Ustaz, kalau macam wahai orang-orang beriman. Aha. Pakai kulu ni dah. Ayat kulu. Bila sebut orang beriman, walaupun kulu tu untuk lelaki, tapi kalau bermula dengan wahai orang beriman, sebenarnya dia merakumi wanita sekali. Okey, kalau apa lagi? Yang kelima? Kalau kamu ramai perempuan, antunna. Jelas tak dalam? Tapi susah nak tulis baris. Kita kena cek bagaimana nak tulisan bagi cantik. Boleh naik ke? Tak boleh. Betul? Padam. Next page. Dengan bawah. Mana ni? Tambah. Oh ni. Tekan bawah. Ini page baru. Okey. Yang keempat sorry. Yang kelima. Yang kelima. Antunna. Jadi. Okey, bila antunna jadi apa? Kulna. 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 Dia tambah apa? Dia matikan huruf akhir, kemudian tambah nun.
Nun baris atas. Tak boleh betulkan. Ha? Ni. Ni. Jadi what? Oh. Tengok. Tulis atas dia turun bawah. Dia lari. Tak apalah. Nun baris atas. Jadi kalau kita nak perintah pada kamu ramai perempuan, ambil perkataan kul yang asal, kemudian tambah na. Kul na. Contohlah ada 3 anak perempuan. Fatimah, Zainab, Hafsah. Kita kata, ya banati, kul na. Makalah oleh kamu ramai perempuan. Nun tu dia panggil apa? Nun? Ada nama ni. Nun ni nama dia nun niswah. Nun an-niswah. Ada dalam Quran. Kalau siapa perasan, waqalat niswatun, telah berkata sekumpulan wanita. Kisah apa ni? Nabi Yusuf. Siapa yang berkata? Isteri-isteri pembesar. Jadi isteri-isteri pembesar ramai dipanggil dalam bahasa Arab niswah. Jadi nun ni dipanggil nun niswah, yang menunjukkan apa? Nun ramai perempuan. Okey. Apa lagi? Anta, anti, antuma, antum. Berapa semua? Dia sebenarnya 6. Tapi sebab antuma tu berulang, lelaki dengan perempuan sama, jadi macam 5, tapi sebenarnya 6. Awak seorang lelaki, awak seorang perempuan, 2. Kamu berdua lelaki, 3. Kamu berdua perempuan, 4. Kamu ramai lelaki, 5. Kamu ramai perempuan, sebenarnya 6. Okey. Sebelum saya bagi contoh daripada Quran lah, fi'il amma yang untuk anta, untuk anti, untuk antuma, semua ada dalam Quran. Sebelum tu saya nak bagi satu kaedah bagaimana kita nak tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Okey, kita ambil asal daripada fi'il madhi, fi'ilul madhi. Kemudian fi'ilul mudhari'. Kemudian fi'ilul amri. Okey. Saya bagi contoh. Kataba. Ini fi'il madhi. Nanti kita akan belajar nanti, ya. Kataba mana dia seorang lelaki. Madhi menunjukkan apa? Telah menulis. Okey, sekarang daripada fi'il madhi saya nak tukar pada fi'il mudhari'. Makna dia seorang lelaki sedang ataupun akan menulis. Dia jadi daripada kataba
Dia bila nak jadi fi'il mudhari', dia mesti ada salah satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada berapa semua? Belum belajar kan? Belum belajar? Ha? Belum belajar kan? Dengan saya lah. Dia fi'il mudhari' mesti ada di hadapan dia ni salah satu daripada huruf A, hamzah, nun, ya, ta. Ini dia panggil huruf mudhari'. Huruf yang menunjukkan dia fi'il. Jadi kalau tak ada salah satu daripada huruf ni di awal fi'il mudhari', dia bukan fi'il mudhari'. Sekarang yaktubu ada tak salah satu tanda? Apa dah? Ya, senang je nak ingat ni. Huruf mudhari' ada berapa? Supaya kita senang ingat, sambungkan dan baca. Anita. Nak lagi ingat, tambah satu lagi. Sarawak. Anita. Kita pun tak tahu duduk kat mana sekarang. Anita. Okey. Jadi katabah fi'il madhi. Nak jadi mudhari', kita tambahlah salah satu daripada huruf 4 ni. Kita ambil ia kan. Nanti saya akan huraikan pelajaran akan datang. Hamzah untuk apa, nun untuk apa, ya untuk apa, ta untuk apa. Sekarang kita buat contoh dulu sebab saya nak tunjuk contoh. Bagaimana fi'il itu berubah daripada madhi kepada mudhari' dan kepada amar. Jadi kaedah dia. Okey, kalau katabah dia seorang lelaki telah menulis. Kalau yaktubu dia seorang lelaki sedang. Berubah makna. Makna dari segi waktu. Okey, sekarang saya nak buat fi'il amar. Kita ambil amar, kita ambil daripada amar kena ambil fi'il mudhari' dulu. Yaktubu. Okey. Barisnya apa? Yaktubu. Okey? Dia kalau faham keadaan mudah. Jadi fokus lah. Siapa yang tidur bangun sekarang. Okey. Bila kita daripada fi'il mudhari' untuk fi'il amar, ya ni huruf mudhari'. Betul tak? Bila ya huruf mudhari', kena buanglah. Dia khas untuk mudhari' je. Bila nak pergi pada fi'il amar, kena buang. Buang. Langkah pertama. Langkah kedua. Sekarang boleh baca tak? Kenapa tak boleh? Sebab huruf pertama sukun. Tak ada dalam bahasa Arab huruf pertama sukun boleh baca. Kalau dia kata dia boleh baca, macam penipu besar. Tak boleh baca kan? Okey, supaya boleh baca, kena tambah alif. Tambah alif. Sekarang alif timbul soalan. Alif tu nak baca baris apa? Baris ada berapa dalam bahasa Arab? Baris. Sebenarnya 3 lah. Atas, bawah, depan. Jadi kita nak baca apa ni? Kenapa, apa keadaan dia? Kenapa kena baca baris depan? Boleh tak saya baca iktub? Boleh kan? Ataupun aktub? Boleh kan? Boleh, kenapa tak boleh? Saya dah sebut tadi. Boleh je, cuma betul ke salah je. Kalau ikut kaedah apa dia? Tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga baris depan, alif baris depan. Uktub. Langkah kedua, langkah pertama buang ya. Langkah kedua, bila tak boleh baca, tambah alif. Langkah ketiga, alif tu nak tahu baris apa, tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga baris depan, dia pun U juga. Dan langkah terakhir, fi'il amar dia wajib baris mati. Yang baris depan ni mudhari'.
Amar mesti mati. Matikan dia. Kalau untuk seorang, matikan dia. Uktub. Betul kan? Banyak kita jumpa ada orang, Qul, mati tak akhir. Iqra, mati tak akhir. Jadi sekarang jadi fi'il amar. Uktub. Apa ni? Tulislah. Okey, saya bagi contoh lain supaya lebih apa ni? Lebih hadam. Nak contoh apa? Kharaja. Kharaja. Keluar kan? Dia telah keluar. Jadikan dia mudhari'. Ambil kharaja, kemudian tambah ya. Yakhruju. Okey? Sekarang mudhari' nak tukar pada amar. Kita ambil mudhari' dulu. Yakhruju. Okey, langkah pertama. Buang ya. Boleh baca tak? Kaedah boleh baca baru tambah alif. Kalau dah boleh baca jangan tambah. Nanti kita akan jumpa perkataan buang ya pun dah terus boleh baca, jangan tambah alif. Okey, tambah alif. Alif bari apa? Kenapa? Huruf ketiga, ru kan? 1, 2, 3 baris depan. Sini pun baris depan. Kemudian matikan akhir. Jadi fi'il amar, ukhruj. Kan? Jadi sekarang yang kita dah belajar bentuk fi'il amar ada berapa semua? 6 lah kan? 6 kan? Kalau perintah pada anta, cuba kita buat latihan. Perintah pada anta, uktub. Perintah pada anti, uktubi, tambah ya. Kalau perintah pada antuma, tambah alif, uktuba. Kalau lelaki perempuan sama. Kalau perintah pada antum, tambah apa? Uktubu, macam kulu. Kalau perintah pada antuna, kamu ramai perempuan, uktubna. Uktubna. Boleh? Okey, ukhruj. Kalau perintah pada anta, ukhruj. Perintah pada anti, ukhruji. Kan? Kalau suami suruh isteri keluar, ukhruji. Kalau isteri suruh suami keluar, ukhruj. Kan? Kuat sikit. Kalau nak perintah pada antumah, ukhruja, tambah alif. Kalau nak perintah pada antum, ramai lelaki, ukhruju, tambah waw dan alif. Kalau nak perintah pada ramai perempuan, antuna, ukhruj. Boleh? Okey, cuba buka surah ni. Surah Taha ayat 44. Surah Taha ayat 44. Ya. Okey, boleh turun ayat sebelum ni,
43. Okey, ayat 42. Okey. Cuba tengok cuba tengok. Allah perintah izhab. Ada tak fi'il amar? Apa dia? Yang mana? Izhab kan? Betul kan? Akhir dia mati tak? Bila akhir dia mati, perintah untuk siapa? Anta. Sebab tu anta ni, izhab anta, kepada Musa. Musa berapa orang? Seorang. Wa akhuka, dan saudara engkau Harun kan? Sebelum sebut saudara, seorang. Bila seorang, izhab. Okey? Sekarang ada tambah satu. Akhuka, pergilah engkau dan juga saudara engkau bi ayati, dengan ayat-ayatku, wala tania, dan jangan kamu lalai fi zikri. Pergi ke mana ni? Pergi jumpa Firaun. Untuk apa? Nak minta projek ke apa? Dakwah. Bila dakwah, antara kekuatan orang berdakwah beda. Jangan lalai dalam berzikir padaku. Zikir memberi kekuatan. Okey. Boleh angkat? Okey, sambungan. Okey, dah. Sekarang izhaba. Untuk berapa orang ni? Mana tahu dua? Ada alif. Kenapa dua pula? Sebab Musa dan Harun. Mula-mula Allah perintah pada Musa saja izhab. Sekarang dah ada dua orang, maka tambah alif. Ni. Alif. Izhaba, pergilah kamu berdua. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Kenapa kena pergi? Sebab dia tahu. Faham? Setengah orang kata, apa-apa tu tahu, tak payah pergilah. Tak, sebab tahu lah kena pergi. Faham tak? Cara kita berfikir salah. Apa-apa tu memang jahat dah. Tuhan dah tutup pintu hati. Ada tak orang yang lebih jahat dari Fir'aun? Ada. Zaman kita lah. Tak ada kan? Mana dia mengaku Tuhan? Sebab dia teruk melampau, maka kena pergi berdakwah. Yang duduk masjid tu, yang pergi Jumaat masjid, teruk tak? Yang tak teruk, dia berdakwah setiap hari pula. Sebab apa? Tak tahulah sebab apa. Mungkin dapat campur kot. Okey, Faqula. Maka Kula. Kalau seorang, Qul huwa Allah. Allah perintah pada siapa tu? Nabi Muhammad berapa orang? Qul ya ayyuhal kafirun, kan? Sekarang Allah kata Qula. Perintah pada siapa ni? Dua orang kan? Apa tanda dua? Ada alif. Asalnya tak ada kan? Tambah alif ni. Hendaklah kamu berkata, kamu berdua berkata, lahu, kepadanya, kepada Firaun, qawlan, kata-kata yang layyina, lembut. Kan? Dia takut, kena cakap lembut. Kita kadang-kadang, kamu ni memang tak boleh cakap lembut sebab jahat sangat. Bercanggah tak dengan cara Al-Quran? Sebab dia tahu, kena cakap lembut. Kalau dia tahu kamu cakap kasar, lagi dia sombong. Kan? La'allahu, ini tujuan berdakwah. La'allahu, moga-moga dia yatazakkar. Dengan kata-kata kamu yang lembut, dia ambil peringatan. Ataupun paling-paling kurang yakhsha, dia takut pada azab Allah, paling kurang. Ini tujuan dakwah. Tujuan dakwah supaya orang yang tazakkar ataupun yakhsha. Cara berdakwah qawlan layyina. Boleh? Okey? Cukup Ada soalan ke?
apa idhabat tak ada habat. Hmm? Yang tadi Okey. idhabat tak ada habat. Dia sebenarnya saya ajar tak habis lagi. Dia kalau kita buang huruf mudhari' tak boleh baca kan? Maka kita tambah alif. Alif tu kalau huruf ketiga berbaris depan, alif berbaris depan. Tapi kalau huruf ketiga berbaris bawah, alif berbaris bawah. Samalah. Depan sama depan, bawah. Tapi kalau huruf ketiga berbaris atas, alif mesti berbaris bawah. Dia tak ada alif berbaris atas, tak ada. Wah. Dia senang macam ni. Alif, fa'il amar, semua baris bawah. Kecuali kalau huruf ketiga berbaris depan, baru dia baris depan. Itu kaedah umum. Saya ulang. Alif, fa'il amar, semua berbaris bawah. Kecuali huruf ketiga baris depan, barulah alif tu baris depan. Boleh? Masuk ke tak masuk? Dia semakin tengah malam ni, sama ada masuk separuh ataupun masuk terus keluar kan. Okey, ada soalan lain? Ustaz, dia tanya apa beza khawfa dengan yakhsha. Dia khauf dengan khasyah. Dia kalau isim sama isim lah. Khaufun isim. Lawan dia khasyatun. Tak boleh. Khaufa dengan yakhsha tak boleh. Dia tak salari. Sebab yakhsha fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kena regu dia, yakhafu. Mudhari' sama mudhari'. Okey, apa beza khaufun dengan yakhsha? Dengan yakhsha. Khaufun dengan khasyatun. Khasyatun takut berdasarkan ilmu. Contoh, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah guna yakhsha. Sebab apa? Yang takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu, iaitu orang yang kenal Tuhan. Maka yakhsha. Tapi kalau khaufun, kadang-kadang ada ilmu, kadang-kadang tak ada ilmu. Dia takut sembrono. Kan? Contoh, tengok pokok bergoyak. Dia pun rasa takut. Khaufun ataupun khasyatun? Khaufun. Tanpa ilmu kan? Tak tahu apa-apa, tiba-tiba takut. Itu khaufun. Kita takut pada polis. Kan? Khaufun ataupun khasyatun? Khauf lah kan? Tak patut takut pun. Itu bukan Tuhan. Okey, soalan lain? Ramai perempuan campur lelaki. Dia dalam kaedah bahasa Arab. Kalau kita tuju cakap pada semua orang, contoh sekarang depan saya, lelaki ada, perempuan ada. Dia tak tengok siapa yang lebih ramai. Dia mesti tuju dengan perkataan untuk lelaki. Sebab tu banyak Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu aminu, berimanlah kamu semua, dalam bentuk ramai lelaki. Tapi sebenarnya Allah tuju pada semua sekali, termasuk wanita. Dia kena sebut dalam bentuk ramai lelaki. Ada soalan dalam Facebook? Ada. Okey, kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kelas tadabbur surah Ali Imran. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل